Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di petang yang berbahagia ini menyaksikan satu lagi kemaraan HPA Kegarisan Paling Harapan, iaitu menerajui produk halal. Dalam simbol kita, produk halal tanggungjawab bersama. Food truck ini adalah yang kedua. Sudah kita nyatakan tahun 2020 kita akan keluarkan 20 food truck seperti ini, ya, dengan harapan mengambil kembali pasar yang sudah dibuat oleh RFC pada suatu masa dahulu untuk merebut kembali, dan tunggu kami di tempat tuan-tuan puan-puan, insyaAllah, dengan berkonsepkan kepada ternakan ayam organik tanpa vaksin, tanpa kimia, tanpa makanan-makanan yang dicampur dengan pelbagai campuran. InsyaAllah RFC akan mengemukakan satu menu sihat, dan saya percaya bahawa inilah yang dinantikan oleh seluruh penduduk Malaysia, khususnya untuk diberikan, dihidangkan, disajikan kepada anak-anak kita. InsyaAllah mari kita bersama-sama memberi sokongan kepada Radic Fried Chicken, insyaAllah. Takbir, Allahu Akbar. Tuan-tuan, alhamdulillah KBJ2 yang telah terlangsungkan di Cameron Highland. Kita akan sambung lagi KBJ2 ni di mana nanti? Di Sungai Petani, iaitu di mana hotelnya? Jerai Inn, ya. Berapa hari bulan tu? Swiss Inn, Oh, nama lama dulu Swiss Inn, sekarang Jerai Inn. Oh, tukar balik Swiss Inn, Okey, ke di Swiss Inn lah pada bulan November. 9 dan 10 November KBJ2, insya-Allah, Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, subhanallah, saya masih ingat lagi kehadiran saya satu bas ke pelancaran Radic Fried Chicken yang pertama di Sungai Petani. Saya masih ingat lagi sejarah itu. Masya-Allah, tarikhnya bila 1 Jun, tarikh lahir Tuan Haji. Dan hari ini bagaimana perkembangan Radic Fried Chicken ini rupa-rupanya menjadi satu inovasi baru untuk HP International. Idea ini subhanallah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Tuan-tuan dan puan, majlis ini dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pengarah urusan HP International, memberikan ucapan seterusnya melancarkan Radic Fried Chicken Mobile. Dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis Saudara Rahidan Nur, yang saya hormati Pengarah Urusan 2 Tuan Haji Fisal Ahmad Tajudin, yang saya hormati Wadir Wakil Direktor Indonesia Pak Jo Juwari, yang saya hormati seluruh kepimpinan seluruh PJS Malaysia, Indonesia, seluruh peserta-peserta yang hadir pada hari ini. Pertama kali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada 1 bulan 6, 1 Jun atau 1 Juni 2008, kita telah merasmikan sebuah RFC, iaitu di Sungai Petani. RFC ini telah berjaya memberikan satu saingan besar sehingga RFC dikenali di seluruh Malaysia, dan kita memiliki lebih pada 10 outlet, di mana pembikinan satu outlet itu lebih daripada 1 juta ringgit atau 3,5 miliar. Jadi RFC yang telah kita buka ini telah memberikan satu impak yang besar, di mana kita juga telah berjaya pada ketika tersebut membuat peternakan ayam dengan menggunakan satu kaedah peternakan tanpa vaksin, dengan mencampurkan daripada kunyit, campur daun mambu, campur bawang putih dan sebagainya. Dan peternakan ayam yang terbesar yang pernah kita buat ialah sebanyak 1 juta ekor untuk sekali ternakan. Berartinya dalam 40 hari kita ambil 1 juta ekor. Dan alhamdulillah
pada ketika itu kita telah menyewa di suatu tempat, iaitu di Nafas di Pulau Pinang ini, untuk menyimpan dan tempat penyembelihan sebanyak 1 juta ekor ini. RFC terkenal di setiap buah negeri. Daripada Sungai Petani kita pergi ke Perlis, daripada Perlis kita masuk ke Pulau Pinang, kita masuk ke Perak, kita pergi ke Kuala Lumpur, kita pergi ke Kelantan, kita pergi ke Terengganu, kita membuka di Pahang, kita membuka di pantai barat dan pantai timur, dan kita ternyata pada ketika tersebut mempunyai kupaya yang sangat besar dengan jualan satu hari ialah RM25,000 bersamaan 75 juta rupiah pada satu hari di satu outlet. Saya pada ketika itu membayangkan sekiranya 10 outlet yang ada ini dapat menghasilkan satu hari 75 juta rupiah ataupun 20 ribu satu outlet satu hari, saya membayangkan bahawa RFC akan menjadi salah satu syarikat yang terbesar gergasi di Malaysia pada ketika itu. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melakukan dan melaksanakan apa kehendaknya. Fa'alul liman yurid, Allah melakukan apa yang dia kehendaki, tidak mengkehendaki lagi kita pada ketika itu. RFC kita telah diuji bagi tahun yang kedua. Setelah kita berada di puncak, kita diuji dengan beberapa ujian-ujian. Antaranya ialah, salah satunya ialah berhentinya beberapa orang yang mempunyai kepakaran keahliannya, yang membawa bersama mereka SOP yang membuat tepung, yang menghasilkan sesuatu untuk menguatkan dia punya RFC tersebut. Kita hanya ada pada ketika itu hanya sos saja. Yang lainnya itu telah dibawa pergi dan kita tidak boleh mencari lagi resepi tersebut. Dalam masa tersebut, maka RFC mengalami ujian yang besar dan kita telah jatuh satu persatu selepas 5 tahun kemudian. Yang menarik turun jatuhnya perniagaan HPA di seluruh Malaysia. Sampai orang mengatakan HPA ini sudah bankrupt, sudah tutup, sudah mati. Bukan hanya sekadar itu saja, orang kata Pak Haji pun dah mati. Itu dia. Kerana pada setiap outlet yang dibuka itu, kita membuka share sebanyak 1 juta. Maka pelabur-pelabur 1 juta mahukan wang mereka kembali. Kita tidak ada pada ketika itu nak mengembalikan wangnya 1 juta sebabkan 1 juta sudah jadi kantor, 1 juta sudah jadi tempat masak, tempat goreng, 1 juta kerusi, meja, 1 juta AC, aircon dan sebagainya. Kita tidak boleh. Maka pada ketika kita terpaksa mencicilkan, membayar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit daripada perkongsian yang dibayar oleh saudara-saudara kita di seluruh Malaysia pada ketika itu. Ini membuatkan HPA makin hari semakin berada di tengah gelombang yang bakal untuk menenggelamkan HPA. HPA menjadi sebuah syarikat multilevel pada ketika itu sudah mula goyah untuk pembayaran bonus secara cepat. Makin lama makin lambat, makin lama semakin lambat, dan akhirnya kita tidak dapat berkembang lagi. Namun begitu, alhamdulillah, oleh kerana niat kita mewujudkan perniagaan ini kerana Allah, pada saat kita berada dalam ujian ini, para PJS setia berdiri di hadapan mempertahankan HPA. PJS setia berdiri dan mereka sanggup melakukan apa saja. Walaupun mereka tidak dibayar bonus, mereka tak tinggalkan HPA. Mereka memberikan semangat untuk kita terus berjaya. Dan alhamdulillah kita membina kekuatan semula di Indonesia. Kita memulakan kekuatan kita di Indonesia untuk mendapatkan support kekuatan dari Indonesia. Dan kita dibantu oleh saudara-saudara kita di Indonesia sehingga kita mempunyai
wang tunai cash untuk kita mengembalikan semula HPA ini ke kemuncak kejayaannya. Indonesia mencatat satu sejarah kesetiaan. Sama seperti pantun yang selalu saya bawa, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan kami pertaruhkan. HPA bangun semula, mengatur langkah semula di Malaysia dan mengatur semula langkah di Indonesia, dan akhirnya kita berkembang semula. Walaupun perkembangan ini semakin lama, semakin besar, semakin kuat, kita mendapati bahawa support orang-orang core group, orang-orang yang mempunyai kesetiaan itu sangat tinggi. Mereka tidak beralih kepada perniagaan yang lain. Mereka tetap dengan perniagaan bersama dengan HPA, sama ada mereka membeli melalui perniagaan multi level ataupun mereka membeli secara single level. Maka perniagaan HPA bangkit semula. Pada 1/6/2019, saya berada di Yogyakarta. Pada 2017 saya berada di Yogyakarta. Pada ketika itu berlaku gempa di Gunung Merapi. 1/6/2008 kita telah membuat majlis peresmian Radik Fried Chicken. 1/6/2017 kita menerima satu cobaan, iaitu Gunung Merapi meletus, dan saya berada berhampiran 15 km di ring yang ketiga bersama dengan anak-anak pesantren kita 24 orang. Alhamdulillah, pada 1/6/2019 kita telah mengadakan satu lagi perasmian POC sedunia, Hari POC sedunia. Apa hubungannya saya nak sebutkan Hari POC sedunia ini dengan RFC? Pada Hari POC sedunia ini, kita telah pun mengeluarkan satu formula bagaimana peternakan ayam yang berjaya. Ayam tanpa vaksin, ayam menggunakan pakan sendiri, ayam yang kita ternak melalui satu teknologi biotech telah berjaya kita cuba di seluruh Indonesia dengan 700 orang penyuluh pertanian yang ada. Maka dengan kekuatan ayam yang kita mampu untuk membuat pakan sendiri, makanan ayam sendiri, dengan menggunakan bahan yang paling murah, kita menjangkakan bahawa kita akan mampu mengeluarkan ayam organik yang terbesar di Malaysia ini. Dan bukan hanya di Malaysia, tetapi mengeluarkan ayam organik yang terbesar di Indonesia, insya-Allah. Kita tidak berhenti kepada peternakan ayam organik, tetapi kita mengeluarkan juga produk-produk, iaitu Radik Fried Chicken. Radik Fried Chicken ini akan berada di majlis-majlis besar dan kepada PJS-PJS yang ada di Malaysia. Kalau ada program-program yang hendak diadakan di tempatnya, maka boleh mohon kepada kita, Radik Fried Chicken akan pergi ke sana. Radik Fried Chicken akan berada di timur dan juga di barat. Radik Fried Chicken akan berada di mana umat Islam berada. InsyaAllah daripada satu ini, kita memulakan ini satu ini, maka kita akan mengembangkan untuk siri yang kedua. Kalau kali yang pertama menyaksikan satu pertarungan hebat, yang ini jauh lebih hebat. Sebab kita berada di semua tempat. Ayam kita hasilkan sendiri dan produk-produk kita hasilkan sendiri. Maka saya mencadangkan supaya RFC ini terkeluar daripada kebiasaan. Kita tidak perlu mengikut trend yang dibuat oleh orang dengan ayam spicy ataupun ayam original. Kita akan menggantikan ayam spicy dan ayam original, bukan mengganti, menambahkan dengan pulut ayam atau ketan ayam. Ketan dimakan dengan ayam goreng. Ini satu yang dibuat di Thailand, di mana ayam, pulut ayam ini, kalau kita pergi ke padang besar,
kita akan mendapati makanan yang paling enak sekali ialah pulut ayam. Pulut ayam ini ada 3 warna. Satu warna kuning, satu warna putih, satu warna merah. Jadi oleh sebab itu kita buat pulut ayam ni, ketan ayam ini sebagai satu inovasi. Dan dalam masa yang sama kami nak memperkenalkan sebuah roti yang terbaik di dunia. Roti yang terbaik di dunia ini akan menggantikan roti-roti yang lain. Roti tanpa kimia, roti yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia dan juga pengawet. Kita menggunakan roti yang terbaik di dunia untuk menjadi salah satu daripada pasar kita untuk menyebarkan. Orang kenal RFC bagi mendapatkan roti yang terbaik di dunia. Orang kenal RFC dengan ketan ayam. Orang kenal RFC dengan pulut ayam. Orang kenal RFC dengan satu cordial yang akan kita keluarkan daripada harum manis. Kita sudah pun menyiapkan cordial harum manis dan membolehkan orang untuk minum cordial harum manis dan alpukat. Jadi oleh sebab itu, maka kita keluar daripada kebiasaannya. Selain daripada kita ada radik kola, radik sasi dan radik-radik yang lain. Tapi kita keluar daripada kesemuanya itu dengan membina sebuah perniagaan yang diperlukan oleh masyarakat yang ada di sebelah bawah ini. Jadi saya percaya bahawa insya-Allah RFC ini akan berkembang besar di semua tempat di Malaysia dan juga di Indonesia. Berikan sokongan kita dengan BMF, Buy Muslim First, dengan memberikan keutamaan memilih produk halal lagi baik yang dikeluarkan oleh umat Islam. Kita adalah apa yang kita fikirkan. Saya suka mendengar bagaimana Pak Jo mempunyai impian besar. Kerana kita mahu bahawa semua kita mempunyai big dream, mimpi yang besar. Kita menganggapkan mimpi itu bukan angan-angan, tetapi mimpi itu adalah doa. Mimpi itu adalah cita-cita. Dan Allah akan mengikut apa yang kita fikirkan. Allah akan mengikut apa yang ada dalam perasaan kita, disertai dengan kerja kuat, kerja bersungguh-sungguh yang dijalankan. Produk halal tanggungjawab bersama adalah merupakan kekuatan yang ada, yang mana seharusnya yang bernama Muslim harus membeli dan berbelanja di sini, insya-Allah. Terima kasih semua. Mari sama kita menikmati Pantai Merdeka ini dengan membayangkan kita sedang makan makanan yang enak di sebuah pantai yang indah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bapa, ibu sekalian, tidak perlu duduk di bawah ni. Pergi duduk di tepi pantai. Sambil makan, lihat pantai, lihat dia punya bot yang ada, lihat seluas lautan. Itulah cita-cita kita. Dan seluas lautan itulah impian kita. Dan kita mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, mari sama-sama kita merasmikan RFC Mobile yang pertama yang diadakan pada hari ini. Dengan sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, Bapak Ibu sekalian, berikan tepuan gemuruh kepada yang berbahagia Tuan Haji Ismail Banji Ahmad di atas ucapan dan seterusnya melancarkan Radic Fried Chicken Mobile. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Begitulah sebagaimana Tuan Haji menceritakan sejarah penubuhan Radic Fried Chicken ini, dan sampai hari ini insya-Allah sangka baik kita dengan Allah, Radic Fried Chicken ini akan terus berkembang di Malaysia, di Indonesia dan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin.